إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم سونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. صبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الحياء من الإيمان. Bab ini mengatakan haya minal iman. Malu ialah daripada iman. Ketahui kiranya saudaraku adalah tersebut dalam kitab Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari, telah berkata Ar-Raghib, iaitu malu itu ialah menarik diri daripada membuat perkara yang keji. Maksudnya kita tidak melibatkan diri kita dalam benda maksiat. Kita menarik diri kita daripada kerja-kerja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada malu. Kalau dia tahu benda tu dilarang dibuat, itu orang tak ada malu. Maka ialah setengah daripada sifat-sifat yang tertentu bagi manusia supaya berhenti daripada mengerjakan tiap-tiap barang yang disukai nafsu dan syahwat yang haram. Dengan ada malu, maka dia terpelihara. Allah Ta'ala peliharakan dia. Maka sifat dia dipanggil al-haya. Dan wajib dimemakai sifat yang tersebut. Dan tiada jadi seperti binatang. Bila tidak ada malu, dia serupa macam binatang. Sebab tu orang yang tidak ada malu ni membuat kerja maksiat, maka dipandang oleh wali-waliullah dengan mata hati, nampak macam-macam rupa dia. Ada rupa beruk, ada rupa babi, ada macam-macam. Maka malu pada syarak itu tersusun ia daripada takut. Sebab takut, maka hasil sifat malu itu di antara. Dan tak mahukan yang haram dan yang keji. Sebab dia mengetahui benda haram, resiko benda haram membawa kepada banyak resiko. Murka Tuhan, hati menjadi gelap, kemanisan ibadat ditarik, dan berbagai lagi lah. Dan disediakan neraka Jahannam untuk dia. Kerana itulah orang yang malu itu tiada ia fasik. Orang yang malu dia tak akan jadi orang yang rosak. Itu mana fasik. Dan yang jarang kali ada malu itu pada orang yang tidak sopan. Orang yang tak ada sopan diri, biasa dia tak ada malu. Dia pakai gedar. Dan terkadang malu itu menarik diri, semacam kelakuan budak-budak. Dan kata orang yang lain, malu itu ialah menarik diri, takutkan memperbuat barang yang dikeji. Mana yang dimurkai, dikeji oleh syarak. Sama ada barang yang dikeji itu pada syarak atau pada akal atau pada adat. Barang terkeji memang syarak larang. Dan pada akal pun, akal maknanya tak setuju. Membuang akal, mabuk, itu semua benda-benda yang tidak disetujui. Akal yang sihat dia pergi mabuknya,
Dan begitulah yang lain. Dan yang malu yang dibangsakan pada syarak itulah daripada ihsan, seperti tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bir rajulin wa huwa ya'izu akhahu fil haya'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Salim daripada bapanya, iaitu seorang daripada sahabat bagi Rasulullah SAW. Namanya ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi anak bagi Abdullah namanya Salim. Salim ni cucu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjalan, ia menempuhi seorang laki-laki, mana melalui seorang laki-laki daripada Ansar, padahal ia sedang memberi nasihat dan menempelak saudaranya sebab banyak malu. Kau ni sana malu, kau malu, banyak nak malu gitu kan. Tiba-tiba apa sesuatu yang disuruh perbuat akan dia takut ia memperbuat kerana malu. Dengan kerana itu sudahlah ia menasihat akan saudaranya semacam marah. Kau tak habis-habis malu. Yang ini tidak memberi malu dan tidak membanyakkan malu. Kerana banyak malu itu jadi terhalang apa-apa pekerjaan yang mustahak dibuat. Jadi rupanya dalam ia menasihat saudaranya jangan banyak malu, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila didengarnya sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Rasulullah SAW, biarkan dia banyak malu, kerana malu itu satu potongan daripada iman. Malu itu satu potongan, satu cabangan daripada iman. Itu peranjat kawan. Dia tak malu jadi masalah kan. Padahal hadis Nabi kata apa? Al-war'u hasan. Wara' itu elok, walakin fil ulama'i ahsan. Tapi pada ulama' lebih elok. As-sahak hasan. Sifat sahak mana pemurah itu elok, tapi bagi orang kaya lebih elok kan. Di dalam masjid orang derma seorang RM5, RM10, 6 tahun tak siap lagi. Seorang ni buat masjid berapa? Setahun dah siap. Nepom 2 juta bagi, yang ni 3 juta. Kejap dia siap. Maknanya pada orang kaya itu lebih baik kalau ada sifat pemurah. Kemudian al-haya' hasan, sifat malu tu elok, walakin bin nisa'i hasan, tapi pada perempuan lebih elok. Sebab perempuan kalau tak ada malu macam binatang rupa. Apa tak ada rupa entah ni. Sifat malu tu elok, tapi pada perempuan lebih elok. Sebab perempuan ni lebih apa? Lebih menjaga diri dia. Jangan dia terkinjang, terkenyih kan? Macam orang gatal no. Batu anak kepada Tok Kenali, ulama besar Syekh Ahmad. Dia mengajar di Mekah dan dia meninggal pun makam di sana di Mekah. Dia mentafsir ayat-ayat wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina.
takrab, bukan la tazni. Jangan kamu berzina, hampir pun tak boleh. Bermakna kalau kau tengok lelaki ada di situ, kau kena lalu sana. Ya, kalau kau tengok lelaki ada di situ, kau kena pusing lagi sana. Kau jangan terhegi kita kinjang-kinjang depan lelaki ke jalan. Itu maknanya bercanggah dengan ayat. Itu makna la takrab, jangan dekat. Kau berjumpa kau bercakap tu lagi besar setan ni. Ya. Takrab, hampir pun tak boleh. Kau nampak lalu elak lagi. Lorong tu kena ada, jangan lagi satu lorong. Sebab kita asing-asing. Padahal ni perempuan kalau sembahyang lebih afdal saf di belakang. Lelaki sekeji saf lelaki di belakang. Sebab bila sembahyang belah perempuan, lelaki perempuan di belakang. Jadi perempuan yang elok dia duduk saf belakang. Lelaki elok saf depan. Itu keadaan ni. Sebab kalau lelaki dah depan, belakang dah dekat. Kan dibatukkan, yang tu lah baca-baca salah. Ya. Jawab pasal jantan dengan betina ni macam kucing dengan ikan kan, yang dia temerang. Habis. Baca Rasulullah dah beritahu, Quran dah beritahu takrab. Tengok ibarat Quran bawa ibarat dengan takrab. Wala takrabu zina. Dia kata wala tazni. Jangan kamu berzina, takrab, hampir pun tak boleh. Pada segala unsur yang menghampirkan kepada benda tu. Ya, dia akan membawa. Mula kenal, lepas tu likak, lepas tu bertemu, lepas tu habis jawab. Ya, syaitan tuan-tuan. Habis. Dan bila didengar oleh Rasulullah SAW, orang tadi marah, kau macam adu je, Rasulullah kata itu yang terbaik. Maknanya begitulah kalau bahasa kita. Ya, tidak sempurna iman melainkan dengan ada sifat malu yang kuat maknanya. Dan kata Abu Isa Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi Bakrah dan Nabi Umamah radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyid Qutb mentafsirkan, dia kata kalau perempuan, laki-laki, lebih baik dia berjalan di depan harimau yang garang, yang lapar. Lebih baik dia berjalan tu daripada dia berjalan di belakang perempuan. Ya, perempuan depan, di belakang dia keluar. Itu lebih teruk, lebih bahaya daripada dia berjalan depan gimau dia makan gimau. Ya, memang bahaya. Apa yang ni punya bahaya lagi dahsyat. Bahaya nafsu tu lagi dahsyat. Itu maksudnya. Ya, dia berjalan di depan harimau yang lapar lagi garang, lebih baik dia kata daripada kau berjalan ya di depan kau tu ada perempuan. Sebab perempuan lelaki ni kena jaga betul. Kalau tidak, apa dia tak perasan, tudung atas kepala tak perasan, serban atas kepala tak perasan. Babu ma jaa fi hurmatis salah. Bab datang ni pada menyatakan hadis membicarakan membesarkan sembahyang dan memperbanyakkannya. Ketahui kira saudaraku, sembahyang itu satu ibadat yang besar. Maka itu wajib dan sunat. Maka itu wajib pun ada, sunat. Maka yang wajib itu lebih besar pahalanya daripada sekalian ibadat. Kemudian daripada syahadah. Selepas dia mengucap dua kalimat syahadah, maka ibadat paling besar adalah salah. As-salah fi waqtiha. Bermakna syahadah dulu. Syahadah tajuk apa? Dia maksud tajuk iman. Sebab kata iman tak ada apa faedah, dia buat ibadat tak diterima. Bila tapakkan atas akidah iman, maka syahadah tu benda besar. Lepas tu sembahyang, ya. Dan sembahyang itu ibadat yang amat mulia. Telah dimuliakan Allah Ta'ala lebih daripada segala ibadat yang lain. Segala ibadat yang lain, maka sembahyang itu lebih utama. Segi pengambilan pun dia berbeza. Kewajipan yang lain malaikat bawa turun, malaikat wahyu, malaikat Jibril alaihissalam. Adapun sembahyang tidak, Rasulullah dijemput. Sebab tu dinamakan sembahyang ni hadiyatuz ziarah. Sembahyang dipanggil hadiyatuz ziarah, mana hadiah orang yang menziarahi Allah Ta'ala. Itu Rasulullah SAW. Diangkat ke langit dan diberikan. Dan difardukan telah sembahyang 5 waktu itu di langit, yang lain di bawah. Ya. Itulah satu tanda yang menunjukkan lebih mulianya daripada lain ibadat. Dan telah datang beberapa hadis pula menunjukkan atas mulianya. Satu daripadanya ialah seperti hadis
yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Muaz bin Jabal qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir fa qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nari qala laqad sa'altani an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa tuqimus salah wa tu'ti zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait summa qal ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an nar wa salatul rajul min jawfil lail syi'arus salihin qala summa tala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum ya tatajafa junubihim anil madaji' hatta balagha hatta itu bukan ayat sampai hatta balagha ya'malun summa qala ala ukhbirukum bi ra'sil amr wa umudihi wa dirwati sanami qultu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ra'sul amr al-islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad summa qal ala ukhbiruka bimilaki zalik qultu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bilisanih qala kuffu alayka hadza faqultu ya nabiyallahi wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bih qala takiltu qala sakilat sakilka ummak ya Muaz wa hal yakubbun nas bin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa khasaidu al-sinatihim. Hasan sahih. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Rasulullah SAW nama Muaz bin Jabal, gubernur yang dilantik ke Yaman ni. Katanya adalah aku serta Rasulullah SAW dalam satu perjalanan yang jauh. Di dalam beberapa hari pula tiba-tiba jadi aku pada satu hari berhampiran daripadanya, padahal kami berjalan bersama-sama. Itulah hebatnya sahabat. Di dalam itu jatuh dalam hatiku mau bercakap dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya apa sesuatu yang besar faedahnya bagiku. Bila sudah tetap dalam hatiku demikian, aku tampil bertanya. Maka kataku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kiranya pada hamba dengan amal yang jadi boleh hamba masuk syurga dengan sebabnya dan jauh hamba dari neraka, supaya amalkan sebagaimana sabda Tuhan hamba. Dan lalu menyahutnya SAW dengan segeranya. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya telah engkau tanya akan daku daripada satu perkara yang besar lagi penting. Ya, nak masuk syurga, nak lari neraka, besarlah. Dan tetapi sesungguhnya mudah menyempurnakan dia bagi orang yang dimudahkan dia oleh Allah Ta'ala. Maknanya kemudahan dalam beramal adalah kurnia Allah, teman. Ya, tak ada siapa boleh bagi melainkan dia, minta dengan dia, teman. Melainkan dimudahkan dia oleh Allah Ta'ala. Maka ambil olehmu, amalkan dia supaya dapat kamu seperti yang kamu kendak, syurga dan terjauh dari neraka. Dan kamu
perkatakan itu, iaitu engkau sembah akan Allah, yakni kamu esakan dia. Mana kamu memahami, belajar dan faham lalu mengiktikad, itu maksud. Mana mungkin manusia iktikad kalau dia cuma tak tahu apa yang nak dia iktikad. Pada Al-Quran dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mana ketahui. Benda ketahui ini apa? Ba'dat ta'allum, lepas dia belajar. Dia belajar ilmu akidah, dia ketahui, baru dia pegang bahawa ketuhanan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kamu sekutukan sesuatu dengan dia. Syirik dengan Allah itu perkara yang amat besar, menyebabkan kekal dalam neraka wal'iyadzubillah. Kemudian kamu iktikad selama-lamanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku, yakni Rasulullah SAW, ialah sebagai Rasul Allah SWT. Dan percayakan apa yang difirmankan Ta'ala, kena beriman dengan Quran. Apa saja Quran cakap kena beriman. Dan apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nak menjadikan panduan besar kita Al-Quran wa Sunnah. Dan kau dirikan sembahyang, yakni kerjakan dan kamu tunaikan tiap-tiap waktunya dengan menyempurnakan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan segala sunatnya dan sebagainya. Sebab tu dia buat ibarat dengan apa? Aqimus salah. Dirikan sembahyang. Aqimu yang ambil kalimah aqama yuqimu iqamah. Apa makna iqamah? Ay ityanuha bi syara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Itu makna mendirikan sembahyang, mendatangkan sembahyang dengan segala syarat-syarat dia, wa arkan dan segala rukun-rukunnya, ya, wa adab dan segala adabnya, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Itu makna iqamatus salah, berdirikan sembahyang, bukan if'alus salah. Kalau if'alus salah, buat sembahyang, kita buat tu nampak macam tu, kita tiru je nampak sama, boleh tu. Tak boleh. Nak tahu dia buat ataupun dia diri, tanya, ya, qiyam apa hukum, rukuk apa hukum, ya, sunat ke, wajib ke, Fatihah apa, Fatihah sunat ba'ad ke, tak ngaji tu. Maknanya dia tak belajar tu, dia pakai tembak ni. Dan kau dirikan sembahyang, yakni kerjakan, tunaikan tadi dalam waktunya, tiap-tiap waktunya, dengan sempurna segala syarat-syarat rukunnya dan segala sunatnya dan sebagainya. Dan berikan zakat, tadi hablum minallah, kontak dengan Tuhan, ni kontak dengan makhluk pula. Berikan zakat, bantuan. Apabila ada harta padamu yang cukup nisabnya dan sampai haulnya, maka keluarkan zakatnya dan unjukkan pada ahli zakat. Anda berikanlah, atau berikan kepada imam yang memerintah negeri, ya, sebagai wakil, memberikan zakat kepada yang mustahik dan layak terima, 8 asnaf. Dan engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau naik haji akan Baitullahir Haram. Itu di antara benda besar yang disebutkan Nabi SAW. Dan kata Sayyidina Muaz lagi, kemudian bersabda Rasulullah SAW, bagiku, maukah kamu hai Muaz, aku tunjukkan bagimu atas segala pintu kebajikan. Ya, nak masuk dalam kebajikan, yakni sunat-sunatnya yang diperbuat lain daripada fardu ni. Ya, bermula puasa itu perisai yang memeliharakan diri dari kena azab. Mana tu kelebihan puasa? Lebih puasa wajib, puasa sunat, itu sifatnya. Kerana dengan puasa itu lemah nafsu. Situ sebab dia. Ini dipanggil wajhut tanasub, wajah kemunasabahan. Itulah dengan berpuasa nafsu akan jadi lemah, dan tertegah amal diri daripada memperbuat beberapa banyak perkara yang menyukakan syaitan. Dengan kerana itu sudahlah, ya, panas hatinya dan hilanglah sukanya, suka syaitan. Dan bermula sedekah pula memadam ia akan dosa dan kesalahan seorang yang mengerjakannya. Dia bersedekah tu besar pahala, ya. Atau diberi hutang kemudian dihapuskan, itu sabatallahu qadama ala sirat. Tuhan tetapkan kaki dia tak gelincir daripada sirat apabila seorang tu memberi hutang kemudian dihapuskan. Ya, ambillah kelebihan kan. Kalau nak hutang kita 50 ringgit dia bagi, lepas
Lepas tu kita niat halal. Nampak kelebihan RM50. Kalau RM50,000 lagi baik. Boleh. Kita menung 2 kali. Lagi banyak lagi baik kalau boleh. Tapi paling tidak pembuat yang mampu, kan? Ambil sebab Imam An-Nawawi mengatakan mana saja kelebihan yang kamu dah tahu, maka amal wala sekali. Akhirat bila dibagi kamu tidak kececeran. Takut besok akhirat yang ni tak buat, yang ni terlupa, yang ni tak perasan. Habis kosong semua. Tidak hapus ia melainkan dengan taubat. Kalau dosa besar lah, yang memadamkan diri, itulah dosa kecil. Sedekah tu dia memadam, kebandingan macam air memadamkan api pada adat. Hakikat madam Allah. Melainkan dengan segala dosa besar, maka segala dosa apa dengan taubat. Dan kalau berkait dengan orang, dia kena istihlal, minta halal, kira bicara, runding, minta halal dan sebagainya. Dan semayang laki-laki pada tengah malam, ni kelebihan yang besar. Wa izuhu qiyamu bil lail. Izah tu daripada orang seorang tadi bangun pada waktu malam. Itu ketandaan orang saleh. Pakaian orang saleh ialah qiyam. Jadi orang yang saleh mengerjakan pekerjaan sembahyang tengah malam. Dan siapa yang muazzabah, mengekalkan, insya-Allah dia lepas daripada azab kubur. Iaitu apabila sudah tidur ia pada awal malamnya, kemudian datang tengah malam bangun dan sembahyang sekurang-kurangnya 2 rakaat, tu paling kurang. Dan membaca Quran, ambillah sekurang-kurang bacalah selai 2 kan, satu ain kalau baik, atau juzu, atau apa-apa ibadat lain, zikir, selawat, istighfar. Adapun jikalau bukan seorang itu daripada orang yang saleh, tentulah tidak terbuatnya seperti demikian. Dia tarik selimut, tidur bergulung macam tenggiling. Itu makna. Dan kata Sayyidina Muaz, kemudian dibaca oleh baginda Rasulullah SAW akan ayat di surah Sajadah yang menunjukkan atas kelebihan bangun sembahyang. Iaitulah tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Iaitu renggang. Tatajafa itu mana renggang. Tatajafa junubuhum, jembun junub jamak, mana renggang, mana lambung mereka, anil madaji' daripada tempat tidur. Maknanya dia bangun. Orang semua rapat tempat tidur kan, melekap tidur. Dia bangun. Apa dia bangun? Yad'una rabbahum. Dia bermohon, berdoa kepada Tuhan mereka itu. Khaufan dalam keadaan gerun, takut, wa tama'an dalam keadaan harap. Atau sifat dia orang-orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari setengah daripada barang yang kami rezekikan akan mereka, mereka menafkahkan. Mana rezeki yang diberikan dinafkahkan, sama ada wajib ataupun yang sunat. Artinya renggang rusuk mereka itu daripada tempat tidur sini. Yang dibangkit mereka itu meninggalkan tempat tidur, hal keadaannya berdoa mereka itu kepada Tuhan dan menyembahnya, kerana takut mereka itu akan azab Allah Ta'ala dan tamak mereka itu akan syurganya, dan memberi manfaat mereka itu pada barang yang diberi rezeki akan mereka itu. Yang ini berbuat sedekah, ia akan sedekah wajib atau sedekah yang sunat. Wajib zakatlah. Maka tiada tahu seorang pun akan barang yang disembunyikan, sembunyi taruh oleh Tuhan bagi mereka itu daripada apa yang mencukupi. Itulah mata hati akan dia balasan dengan barang yang ada, memperbuat mereka itu akan dia. Kemudian bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu hai Muaz, aku habarkan padamu dengan kepala agama. Dia panggil Rasul urusan kepala agama, maknanya benda yang besar dalam agama. Dan tiangnya umut, dan kemuncaknya sinam, goh dia. Kalau lembu, goh dia itulah puncak. Yang bonggol belakangnya, atau unta ataupun lembu. Yang ini perkara yang lebih tinggi maksudnya, darajat dia. Bila didengar oleh Sayyidina Muaz sabda Nabi SAW demikian, maka jawabnya bahkan nak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarkanlah kiranya pada hamba supaya hamba amalkan dengan seboleh-bolehnya dan sabda dan sedaya upaya.
Sabda Rasulullah SAW, bermula kepala agama itu ialah rukun Islam. Itu kepala dia. Maknanya antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah ila akhir. Dia mengucap menandakan keimanan dia kepada Allah dan mengerjakan sembahyang, puasa dan seterusnya. Dan mengucap 2 kalimah syahadat dan mengamalkan rukun agama. Dan tiang agama itu ialah sembahyang 5 waktu. Maka siapa yang mengerjakan sembahyang itu pada segenap waktu dan saya mendiri akan dia tiangnya. Dan siapa yang meninggalkan dia bermakna dia merobohkan akan tiang dia. Faman tarakaha faqad hadamaha. Dia meruntuhkan agama. Bermula daripada kemuncak bonggolnya, yakni perkara yang termulia dan tertinggi yang lebih darajat, itulah perang sabilillah. Menyelamatkan agama Allah, membantu bukan sekadar dengan masa, buah fikiran, pandangan dan harta benda, bahkan yang paling tinggi nyawa dia bagi. Habis ya, kemuncak kali nyawa dia bagi. Sebab tu kesan dia tadi tu adalah besar. Diharamkan kita menghilangkan asar syahid, mana kesan mati syahid darah tu diharamkan kita buang, bahkan balut dengan darah ya. Dan diharamkan kita sembahyang nak doakan dia, tiba-tiba dia lebih hebat daripada kita ya. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Tu sahabat-sahabat kita sedang banyak menerima hadiah dari Allah di luar negara. Apa hadiah dia? Syahid. Ya. Jadi dalam keadaan ni ada 2 pandangan. Satu pandangan zahir, kita mengutuk ya sehabis-habis keras kejahatan binatang Israel, binatang Yahudi yang jahat ya. Tapi satu sudut kita tanya, di mana sahabat kita? Di dalam syurga kan. Dia dah bernikmat, kita dia belum tahu lagi. Dia dah sana dah seronok. Dan dalam hadis orang yang syahid ni, kalau boleh nak balik ke dunia nak syahid lagi, memandangkan dia punya balasan cukup besar di sana ya. Walaupun zahir kita tengok mereka ni mati dengan ngeri, yang putus kepala lah, hancur macam-macam, tapi hakikatnya itu adalah hadiah Tuhan beri kat dia. Ya, Tuhan beri mereka makam syahid, yadkhuluna jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Kerana meninggikan kalimat tauhid, kalimah mengesahkan Allah, Islam dan iman, dan menjadikan Islam itu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, tak ada lebih tinggi daripada dia. Dan mulia, tiada agama yang lain mengatasinya. Bahkan ia juga yang mengatasi daripada yang lain, bahkan dia saja yang diterima. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam, lain tidak diterima. Atau satu maknanya benda yang paling besar adalah hadis. Kalau kita buka dalam kitab Mustika hadis tadi ya, amal-amal ni datang masuk akhirat. Sembahyang datang, nak depend Tuhan dia kan. Puasa semua sekali, semua tu datang, Tuhan jawab baik, kedatangan kamu baik. Tapi kamu saja tak cukup. Last sekali datang Islam, yang makna syumul, lengkap. Maka kedatangan kamu baik dan dengan kamu diterima seluruhnya. Itu maknanya Islam. Kalau puasa, sembahyang, zakat, haji itu semua juzuk. Bila Islam dirangkum habis semua sekali, maka dengan Islam yang syumul sempurna, maka diterima oleh Ta'ala segala-galanya. Kemudian summa qala wallahu sadaqa Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.